أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya menyampaikan sedikit perkongsian yang bertajuk tanggungjawab manusia di atas muka bumi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat Islam perlu tahu bahawa tanggungjawab atau peranan mengapa kita diciptakan di atas muka bumi ini. Kita perlu tahu bahawa Allah tidak menciptakan makhluknya sia-sia, tetapi Allah menciptakan setiap makhluknya mempunyai tanggungjawab masing-masing. Ramai dalam kalangan manusia pada zaman ini yang alpa dengan tanggungjawab yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka hanya ingat bahawa di dunia ini hanyalah untuk berfoya-foya, untuk berseronok tanpa melakukan syariat yang Allah telah tetapkan di atas muka bumi ini. Berdasarkan surah yang telah saya sebutkan di atas tadi adalah untuk menerangkan sifat manusia yang mereka rasa ciptaan mereka ini tanpa memiliki tanggungjawab ataupun syariat Allah. Mereka menyangkakan bahawa mereka terlepas daripada melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, serta balasan akan kita dapat sekiranya tidak mengikut syariat yang Allah telah tetapkan. Oleh itu, kita semua mempunyai tanggungjawab yang Allah telah gariskan dalam Al-Quran. Oleh itu, antara tanggungjawab yang Allah telah gariskan di dalam Al-Quran untuk manusia, antaranya ialah yang pertama untuk beribadah kepada Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mereka menyembah serta beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahawa Allah menciptakan makhluk ini adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah ini membawa maksud menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai bentuk dalam beribadah kepada Allah antaranya ialah salat, berpuasa, membayar zakat, bersedekah, menunaikan haji, umrah dan sebagainya. Dengan wujudnya tanggungjawab beribadah kepada Allah ini, manusia akan lebih memahami tujuan hidup serta makna iman dan juga takwa. Apabila seseorang individu atau hamba itu beribadah kepada Allah, maka akan timbul iman di dalam diri mereka serta akan membuatkan individu itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan supaya kami menjadikan kamu berbagai bangsa serta bersuku kuat supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan juga amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Peranan kita yang seterusnya sebagai hamba Allah yang telah digariskan di dalam Al-Quran adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan satu ayat di dalam bahasa Arab. Maksudnya ialah melaksanakan setiap perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan bagi memberi manfaat kepada umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Imran ayat 110. Justru itu, amar ma'ruf nahi munkar ini bukanlah satu tanggungjawab kepada individu atau badan-badan tertentu, tetapi amar ma'ruf nahi munkar ini adalah satu tanggungjawab yang Allah telah letakkan kepada setiap manusia yang telah diciptakan olehnya di atas muka bumi ini. Berdasarkan surah Nabi SAW juga ada menyebut tentang amar ma'ruf nahi munkar yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Justru itu, kita mengetahui bahawa hakikatnya apabila kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan
satu tanggungjawab yang besar ataupun sangat berat, kerana ia akan menyebabkan orang sekeliling kita akan mencaci dengan apa yang kita lakukan. Tetapi ingatlah bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sendiri dibenci kerana beliau melaksanakan nahi munkar itu, yakni mencegah kemungkaran di atas muka bumi ini, tetapi disebabkan oleh perintah serta tanggungjawab yang Allah telah perintahkan kepada kita semua, maka wajib untuk kita lakukan peranan yang telah ditetapkan itu. Peranan yang seterusnya ialah menjadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat tersebut bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Maka jelaslah berdasarkan ayat tersebut, Allah menciptakan manusia ini sebagai khalifah, yakni ketua di atas muka bumi. Maka untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, perlulah berlandaskan kepada nas-nas yang telah termaktub di dalam ayat-ayat Allah serta hadis Rasulullah SAW. Maka inilah antara tanggungjawab dan peranan manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Jadilah manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah serta berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang mana menjadi pedoman dalam kehidupan seharian kita. Bila mana kita berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW, kita tidak akan tersesat pada zaman yang penuh dengan fitnah pemikiran ini. Sama-sama kita menghayati serta memahami bahawa kita diciptakan di atas bumi ini mempunyai peranan serta tanggungjawab yang tersendiri supaya kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja perkongsian daripada saya. Yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.